Kurikulum sebagai wahana menterjemah falsafah pendidikan kebangsaan. Mari kita dengarkan mengenai matlamat pendidikan dan perubahan kurikulum dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Seterusnya, peranan kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah ke arah mencapai matlamat pendidikan Malaysia. Selain itu, bagaimanakah kurikulum kebangsaan berperanan sebagai wahana untuk mencapai hasrat pendidikan dan hasrat FPK, dan akhir sekali kurikulum standard kebangsaan arah menterjemah hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Sedikit pengenalan mengenai kurikulum. Kurikulum mempunyai pelbagai maksud dari pelbagai sudut dan bahasa. Sebagai contoh adalah daripada perkataan Arab, iaitu minhaj atau manhaj yang berasal daripada perkataan anhaja yang bermaksud jurusan, bidang atau fakulti. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang terdapat segala nilai, ilmu pengetahuan, kemahiran dan norma serta kepercayaan untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi. Kandungan itu meliputi pengisian tentang apa yang patut murid pelajari untuk mencapai matlamat pendidikan. Salam sejahtera, saya Silvina Sylvester dan saya akan membentangkan tentang matlamat pendidikan dan perubahan kurikulum dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Pertama sekali kita pergi kepada matlamat pendidikan. Antara matlamat pendidikan ialah membangunkan bangsa Malaysia yang bersifat taat setia dan bersatu padu. Seterusnya, melahirkan warga Malaysia yang berilmu, beriman, berakhlak mulia dan berketerampilan dan sejahtera. Dan yang ketiga ialah menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan pembangunan negara. Dan seterusnya, untuk menyediakan peluang pendidikan yang sama bagi semua warga negara Malaysia. Khususnya kita pergi kepada perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum, kita akan lihat perubahan kurikulum di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Pada peringkat prasekolah, pada tahun 2003, kurikulum prasekolah kebangsaan atau KPK digunakan. Tapi KPK ini telah disemak semula untuk memastikan kurikulum yang holistik dan tidak terlalu akademik dan tidak membebankan pelajar. Jadi, pada tahun 2010, KSPK ini telah dibentuk untuk memastikan murid-murid menguasai kemahiran dan pengetahuan pada abad ke-21. Dan pada tahun 2017, telah dijalankan KSPK semakan bagi meningkatkan kualiti dan kemenjadian murid yang selaras dengan standard antarabangsa. Dan seterusnya kita lihat kepada sekolah rendah. Bagi sekolah rendah pula, ia bermula dengan KBSR, iaitu pada tahun 1983, iaitu kurikulum baru sekolah rendah. Dan pada tahun 1993, kurikulum baru sekolah rendah telah diubah kepada kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dan pada tahun 2011, kurikulum bersepadu sekolah rendah telah diubah kepada kurikulum standard sekolah rendah. Perubahan ini berlaku bertujuan untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran ke-21. Jadi antara perubahan dalam KSSR ialah contohnya mata pelajaran pendidikan seni dan pendidikan muzik digabungkan yang dikenali sebagai pendidikan kesenian. Dan seterusnya kita pergi kepada sekolah menengah. Sekolah menengah pada tahun 1989, kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM telah dilaksanakan di sekolah menengah. Dan pada tahun 2017, kurikulum standard sekolah menengah telah ditubuhkan untuk menggantikan KBSM.
Perubahan ini berlaku supaya kualiti yang dilaksanakan di sekolah menengah standing dengan standard antarabangsa, dan juga dia dapat mengembangkan lagi potensi murid dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan sebagai kesimpulannya, kita dapat tahu yang kandungan kurikulum ini akan sentiasa dikemas kini dan akan ada penambahbaikan. Penambahbaikan kurikulum ini untuk menyediakan murid dengan pengetahuan kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan dan cabaran abad ke-21. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekarang saya akan menerangkan tentang poin B, iaitu peranan kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah ke arah mencapai matlamat pendidikan di Malaysia. Baik, apakah peranan kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah ke arah mencapai matlamat pendidikan di Malaysia? Yang pertama, menerapkan elemen FPK. Elemen FPK mempunyai 5 jenis, iaitu rohani, intelek, jasmani, emosi dan sosial. Yang kedua adalah kemudahan pembelajaran di sekolah, seperti menyediakan tempat belajar yang selesa. Sebagai contoh, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah pendidikan khas dan sekolah-sekolah jenis yang lainnya. Seterusnya, menyediakan alat pembelajaran seperti buku teks, buku latihan dan amali-amali makmal. Hal ini dapat menyelaraskan sistem pendidikan di seluruh sekolah di seluruh Malaysia. Yang ketiga adalah pembudayaan ilmu dengan menganjurkan program-program akademik di sekolah. Sebagai contoh, program Milam ataupun program Hari Bahasa Melayu. Program akademik seperti ini dapat mendidik pelajar supaya mereka berminat dalam membaca buku. Bukan itu sahaja, dengan adanya program akademik seperti ini, pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam diri mereka. Yang keempat adalah co-curriculum. Dengan mewajibkan setiap murid menyertai aktiviti kurikulum, iaitu unit beruniform, kelab dan persatuan, dan sukan dan permainan. Co-curriculum ini dapat meningkatkan elemen jasmani dalam diri setiap individu. Yang kelima adalah penetapan rohani. Menerapkan aspek-aspek ajaran agama yang baik dalam pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, pada setiap hari Jumaat akan diadakan bacaan Yasin ataupun solat hajat. Ini dapat menerapkan atau meningkatkan elemen rohani dalam setiap diri murid. Okey, Assalamualaikum. Hi guys. Okey, saya Amira Husna dan saya akan terangkan tajuk bagaimanakah kurikulum kebangsaan berperanan sebagai wahana untuk mencapai hasrat pendidikan dan matlamat FPK. Okey, mengikut Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta ke-550 menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha yang berterusan ke arah mempertingkatkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jeri, yang mana kita tahu jeri itu merangkumi aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena tahu dulu apa itu matlamat FPK. Okey, matlamat FPK ni merangkumi aspek memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum, berilmu pengetahuan, percaya dan patuh kepada Tuhan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, dan juga memiliki sasiah yang seimbang dan bersepadu, iaitu dari segi jeri.
Okey, bagaimanakah kurikulum kebangsaan ni dia berperanan sebagai wahana untuk mencapai hasrat FPK? Okey, peranan kurikulum dalam mencapai hasrat FPK iaitu yang mana kita tahu hasrat FPK adalah untuk melahirkan insan ataupun murid-murid yang cemerlang dari segi jeri. So, peranan kurikulum ni dia diterjemahkan ke dalam PPS, PSR, PSM, IPT dan lain-lain. Dan dia melaksanakan operasi FPK dan hasil akan lahirlah insan seimbang dan harmonis. Okey, sekarang kita akan tengok komponen utama dalam kurikulum kebangsaan iaitu ada 3. Yang pertama sekali adalah kandungan, yang kedua adalah kaedah dan yang ketiga adalah penilaian. Peranan kurikulum kebangsaan ni dia adalah sebagai cara untuk mencapai hasrat dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK dengan mewujudkan serta mengadaptasikan komponen-komponen kurikulum di dalam kurikulum kebangsaan iaitu 3 komponen utama. Yang mana kita tahu komponen pertama adalah kandungan, kedua adalah kaedah dan ketiga adalah penilaian. Okey, untuk komponen pertama iaitu kandungan kurikulum ni dia mempunyai pengisian terhadap apa yang sepatutnya murid-murid pelajari untuk mencapai matlamat pendidikan itu sendiri. Contohnya, hari ni cikgu nak ajar apa dan daripada tajuk yang cikgu ajar tu, apa yang murid-murid dapat daripada tajuk yang cikgu ajar tu. Okey, 3 kandungan pengisian yang berbeza mengikut tahap. Yang pertama adalah KSPK, yang kedua adalah KSSR dan yang ketiga adalah KSSM. KSPK tertumpu kepada murid-murid prasekolah, KSSR murid-murid yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun, manakala KSSM 13 tahun hingga 17 tahun. Okey, komponen yang kedua adalah kaedah. Okey, di dalam komponen kaedah terdapat pelaksanaan kurikulum. Okey, pelaksanaan kurikulum melalui mata pelajaran sangat penting untuk menentukan sama ada kurikulum ni mampu ataupun tidak untuk mencapai hasrat FPK. Okey, bagaimanakah kurikulum kebangsaan berperanan sebagai wahana untuk mencapai hasrat pendidikan dan matlamat FPK? Okey, dari sini kita boleh lihat melalui standard kandungan, pembelajaran, subjek, mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh KPM. Contoh kurikulum standard tengah di mana kita boleh lihat melalui subjek sejarah. Okey, di mana melalui subjek sejarah, standard kandungan PDPC menerapkan nilai perpaduan dan nilai patriotisme. Okey, sebelum tu saya nak tanya, apakah maksud PDPC? Okey, bagi korang yang tahu maksud PDPC, korang boleh letak dekat textbook, okey? Okey, bagi pelajar-pelajar di dalam bilik darjah telah didedahkan dengan nilai perpaduan dan patriotisme. Tambahan pula, dengan adanya kurikulum kebangsaan, perpaduan dan nilai patriotisme dalam kalangan pelajar ni dapat kita kukuhkan lagi. Okey, manakala bagi pembelajaran di luar bilik darjah, KPM telah menyediakan satu program yang dinamakan REMOVE, iaitu program yang membantu menyemai dan mengukuhkan perpaduan di kalangan murid dan pelajar sekolah dengan mengadakan aktiviti interaksi, contohnya seperti permainan dan kebudayaan. Okey, REMOVE adalah rancangan integrasi murid untuk perpaduan di mana rancangan ataupun program ini memerlukan kerjasama murid daripada pelbagai etnik, contohnya yang terbesar sekali Melayu, Cina dan juga India. Melalui program REMOVE ni, perpaduan di negara kita dapat dikekalkan.
Okey, begitu juga dengan aktiviti bulan kemerdekaan di mana dalam standard kandungan PDPC sejarah yang menekankan ataupun menerapkan nilai perpaduan dan nilai patriotisme. Okey, melalui aktiviti di bulan kemerdekaan seperti aktiviti melukis tokoh, menghias kelas, larian merdeka, konvoi merdeka dan sebagainya. Melalui aktiviti inilah perpaduan dapat ditingkatkan lagi antara semua kaum, sebab aktiviti-aktiviti ni melibatkan banyak kaum kan untuk berinteraksi, so dia dapat meningkatkan lagi perpaduan dan juga nilai patriotisme di kalangan murid-murid tu. Malah daripada aktiviti-aktiviti ni, matlamat FPK dapat tercapai melalui kurikulum, iaitu matlamat memupuk perpaduan di dalam kalangan kaum. Okey, di sini jelas menunjukkan bahawa kurikulum kebangsaan berperanan sebagai wahana untuk mencapai hasrat pendidikan dan juga matlamat F. Okey, bagi mata pelajaran yang kedua iaitu mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey, usaha KPM untuk mencapai matlamat FPK, yang pertama dia mengeksport buku teks Supermind, yang mana buku teks ni berasal dari Cambridge University Press. Okey, penggunaan buku teks bahasa Inggeris yang diimport ini adalah sebahagian daripada usaha kementerian dalam melaksanakan kurikulum selaras dengan rangka kerja bersama Eropah rujukan bahasa ataupun CEFR, iaitu panduan yang dibangunkan oleh Majlis Eropah untuk mengukur tahap kecekapan bahasa asing di negara kita. Okey, melalui penggunaan buku Supermind ni, matlamat FPK dapat dicapai, iaitu matlamat untuk melahirkan murid-murid yang berilmu pengetahuan, yang mana melalui buku ni murid-murid dapat menguasai bahasa asing dengan lebih mudah. Komponen terakhir adalah komponen penilaian. Okey, penilaian ni dia boleh dibuat untuk menentukan pencapaian objektif, iaitu menentukan setakat mana objektif yang telah dibentuk tu tercapai. Penilaian ni juga boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah dan pada pelbagai peringkat untuk mendapatkan bukti keberkesanan pembelajaran tu tersendiri dan pencapaian objektif yang telah dinyatakan. Okey, maklumat yang diperoleh daripada proses penilaian ni boleh digunakan untuk menambah baik kurikulum berkenaan. Okey, tujuan penilaian adalah untuk memastikan kurikulum yang dibentuk ataupun dilaksanakan sentiasa dikemas kini bagi memenuhi keperluan semasa dan pada masa akan datang. Okey, penilaian ni juga untuk memastikan sama ada komponen penting kurikulum diteruskan atau diganti atau dibaiki dengan kurikulum yang baru. Okey, dalam komponen penilaian ni, dia berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran. Contoh, standard kandungan adalah tajuk yang cikgu nak ajar hari ni. Contoh, tajuk adalah kedatangan Portugis ke Melaka, dan standard pembelajaran adalah apa yang murid-murid dapat daripada tajuk yang belajar hari ini. Okey, daripada standard kandungan dan standard pembelajaran inilah maka terhasillah penilaian seperti penilaian lisan, penilaian pemerhatian, penilaian bertulis. Contoh lisan, kita boleh buat kuis. Contoh sambil cikgu ajar tu, cikgu boleh ajukan kuis, boleh adakan soal jawab waktu cikgu mengajar tu. Dan juga pemerhatian, contoh amali lah paling senang kan kita nak bagi. Okey, amali cikgu-cikgu boleh jadi pemerhati dan murid-murid boleh buat. Apa yang murid dapat buat tu, maksudnya murid faham tajuk yang belajar hari ni. Dan juga kaedah bertulis. Kaedah bertulis seperti peperiksaan yang mana kita tahu untuk sekolah rendah, peperiksaan psikometrik untuk darjah 6,
Dan untuk sekolah menengah, tingkatan 3 PT3 dan tingkatan 5 adalah SPM. Melalui kaedah peperiksaan, kita dapat tahu murid-murid itu mencapai objektif pembelajaran ataupun tidak. Sebelum itu, mari kita mengingati kembali falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK ada menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan usaha berterusan, iaitu pendidikan berterusan ke arah memperkembangkan dan menjangkau lagi potensi seseorang individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk membentuk dan melahirkan insan seimbang serta harmonis, bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga rohani, emosi dan jasmani yang berpaksikan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan kepada diri sendiri, iaitu intrinsik seperti berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, sejahtera diri serta percaya dan patuh kepada Tuhan. Seterusnya, individu tersebut dapat juga memberi sumbangan kepada kesejahteraan dan keharmonian keluarga, masyarakat dan negara, iaitu ekstrinsik. Seterusnya, kurikulum kebangsaan pula merupakan suatu program pendidikan seragam termasuk kurikulum dan ko-kurikulum di mana pengisian pendidikan merangkumi semua elemen pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, kebudayaan dan kepercayaan yang dirancang untuk diajar dan diterapkan ke atas murid menerusi pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Sama seperti falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat kurikulum kebangsaan ini adalah untuk membantu memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Justeru melahirkan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan kepada diri sendiri seperti berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, sejahtera diri dan berpegang teguh kepada agama. Seterusnya, bersedia memberi sumbangan kepada kesejahteraan dan keharmonian kepada keluarga, masyarakat dan negara. Kurikulum kebangsaan terdiri daripada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK, Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM. Kurikulum Standard Kebangsaan ke arah menterjemahkan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. KSPK melibatkan kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Matlamat KSPK adalah yang pertama, memperkembangkan potensi kanak-kanak. Kedua, kanak-kanak dapat menguasai kemahiran asas. Dan ketiga, sebagai persediaan kanak-kanak ke sekolah rendah. KSPK merupakan reka bentuk kurikulum berasaskan standard dan berbentuk modular. Standard kandungan pembelajaran KSPK adalah bersesuaian untuk kanak-kanak yang berusia 4 hingga 6 tahun. 6 tunjang pembelajaran KSPK adalah seperti komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, sains dan teknologi, perkembangan estetika dan fizikal serta perkembangan keterampilan diri dan teknologi. Kaedah PDP untuk KSPK pula berpandukan pembelajaran secara bermain. Operasi kurikulum KSPK adalah memenuhi matlamat KSPK iaitu memperkembangkan potensi, menguasai kemahiran asas serta sebagai persediaan kanak-kanak ke sekolah rendah. Hasilnya, kanak-kanak akan mengutamakan bahasa Melayu manakala bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Selain itu, penggunaan bahasa yang betul. Seterusnya, mempunyai kemahiran kognitif dan kematangan emosi. Akhir sekali, terdedah dengan persekitaran sosial dan amalan-amalan murni sebagai persediaan kanak-kanak ke sekolah rendah. KSSR. Apa itu KSSR? Yang pertama, KSSR merupakan kurikulum standard sekolah rendah. Seterusnya, kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun. Yang ketiga, reka bentuk berasaskan standard dan berbentuk modular. Dan yang terakhir, diperkenalkan pada tahun 2011 oleh KPM.
Generasi Kurikulum Standard KSSR. Yang pertama, perpandukan modular yang diterapkan KSSR berupaya membantu guru melaksanakan PDP dengan lebih terancang. Yang kedua, berpusatkan murid. Yang ketiga, berorientasikan pembangunan manusiawi. Seterusnya, menggunakan kaedah diri hibur. Yang kelima, tiada peperiksaan pada tahap 1 iaitu tahun 1 hingga 3. Dan yang terakhir, tahun 6 menduduki ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Outcome: penguasaan kemahiran 4M iaitu membaca, menulis, mengira, menakul. Seterusnya, mencorak dan membentuk generasi yang memenuhi tuntutan FPK. Dan yang terakhir, generasi cemerlang dari segi intelek, akal budinya dan kukuh. Perbezaan KBSR dan KSSR yang pertama ialah KBSR merupakan singkatan kepada kurikulum baru sekolah rendah. KBSR diperkenalkan pada tahun 1982 menggantikan kurikulum lama sekolah rendah. KSSR pula merupakan singkatan kurikulum standard sekolah rendah. KSSR diperkenalkan pada tahun 2011 oleh KPM. Seterusnya, bahan kurikulum KBSR ialah sukatan pelajaran. Reka bentuknya adalah linear dan fokusnya adalah 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Manakala bagi KSSR pula, bahan kurikulum mengikut dokumen standard kurikulum. Reka bentuk kurikulum adalah modular dan fokusnya adalah 4M, membaca, menulis, mengira dan menakul. Reka bentuk kurikulum KBSR berasaskan 3 bidang. Yang pertama, komunikasi, seterusnya manusia dan alam sekeliling dan yang terakhir, perkembangan diri individu. Manakala bagi KSSR pula ialah berdasarkan 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai kemanusiaan, sains dan teknologi, keterampilan diri dan yang terakhir, perkembangan fizikal dan estetika. Perbezaan dari segi organisasi kurikulum KBSR tahap 1 iaitu mata pelajaran teras wajib dan tambahan, tahap 2 mata pelajaran teras wajib dan tambahan juga. Manakala bagi KSSR tahap 1 model teras asas, model teras tema dan model elektif, tahap 2 mata pelajaran teras dan elektif. KSSM ialah kurikulum standard sekolah menengah. Murid-murid yang terlibat ialah murid-murid melanjutkan pelajaran peringkat menengah rendah tingkatan 1 hingga 3 dari usia 13 tahun hingga 15 tahun. Seterusnya, murid-murid yang telah menamatkan pendidikan rendah tahun 6 dan yang terakhir menengah atas tingkatan 4 hingga 5 dari usia 16 hingga 17. Operasi kurikulum standard KSSM. Yang pertama, KSSM konsep pendidikan berasaskan standard. Yang kedua, mempunyai 2 tahap, menengah rendah tingkatan 1 hingga 3 dan menengah atas tingkatan 4 hingga 5. Yang ketiga, menduduki peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 PT3 dan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Yang keempat, mempertingkatkan lagi perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. Outcome KSSM. Yang pertama, lanjutan sekolah rendah. Yang kedua, dikubal berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, mengembangkan potensi individu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan yang terakhir, melahirkan insan yang berakhlak.